dan itulah tulisan yang dibuat. Dan kedua ialah berkaitan dengan kenyataan bahawa projek airport dekat Sidang di Kedah yang dicadangkan oleh pihak negeri Kedah. Saya rasa ini akan menjadikan negeri Kedah sebagai satu-satunya negeri di semenanjung Malaysia yang mempunyai 3 lapangan antarabangsa. Kerana sekarang sudah ada 1 di Langkawi, 1 di Al-Astar dan lagi 1 di sini. Tapi pihak kerajaan negeri, pihak kami, kita tidak mau komen tentang cadangan airport tersebut, dan ini adalah di antara pihak kementerian pusat, kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Tapi kita ingin menegaskan bahawa janganlah kerana lapangan terbang ini digunakan sebagai alasan untuk meminggirkan dan mendiskriminasikan lapangan terbang antarabangsa. Nah, sekiranya mereka nak minta ada satu lapangan antarabangsa, janganlah pula menjalankan atau memberikan alasan-alasan yang tidak sihat. Saya rasa tidak adil dengan mengkritik lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Saya rasa itu adalah tidak munasabah. Tiap-tiap rakyat negeri, mereka berhak untuk menuntut pembangunan. Dan kita hormati tuntutan yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kedah. Ini adalah di antara negeri Kedah dan juga kerajaan pusat. Tetapi kita akan tentulah menentang berhabis-habisan kalau ini digunakan sebagai contoh untuk menggantikan Pulau Pinang. Ini tentu tidak akan diterima dan saya rasa pun tidak akan dilakukan. Tapi janganlah ini digunakan sebagai alasan supaya tidak menaik taraf, tidak memperbesarkan dan juga tidak memastikan lapangan antarabangsa Pulau Pinang betul-betul mengikut istilah antarabangsa. Kerana seperti yang saya sebut sebelum ini, kerajaan negeri telah minta bahawa selain daripada mendirikan 2 runway, 2 landasan kapal terbang, patut mendirikan juga MRO, Maintenance, Repair, Overhaul Facility, dan juga mendirikan satu pusat integrasi kargo udara di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, dan untuk memastikan bahawa kita dapat memaksimalkan kapasiti yang ada. Kerana untuk lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, kargo udaranya telah dipecah 2, iaitu bukanlah satu tempat, tapi di 2 belah itu landasan kapal terbang. Ini memang tidak masuk akal. Sepatutnya dalam satu tempat dan bukan dipecah 2. Dan itulah sebabnya kita rasa bahawa kita boleh menaikkan, memaksimalkan kapasiti udara sekiranya kita boleh menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Saya ingin menyatakan bahawa kerana kita ada semangat kemalaysiaan, kita tidak menentang permohonan yang dibuat oleh Kedah. Tapi sebelum kita cakap ini, saya harap kawan-kawan boleh tulis bahawa prasyarat yang saya gariskan tadi, janganlah abaikan, jangan pinggirkan, jangan diskriminasikan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Saya rasa itu yang penting. Kerana kalau ini digunakan sebagai alasan, saya rasa ini tidak akan diterima oleh rakyat dan kerajaan negeri Pulau Pinang. So kalau kita nak bangun dan tentulah saya rasa terpulang kepada pihak pengguna. Kita tak mau lihat lapangan terbang antarabangsa macam Melaka, di mana belanjakan 250 juta ringgit tapi tak ada satu kapal terbang pun terbang ke airport Melaka. Bukan kapal terbang tunggu airport tunggu kapal terbang yang tak datang. So
mengapa belanjakan 250 juta ringgit apabila tak ada satu pun kapal terbang, tak ada satu pun pesawat yang nak datang atau nak turun ke airport Melaka. So kita tak mahu keadaan sebegini berlaku. Tapi ini tentulah terpulang apakah rancangan di antara kedua-dua negeri. Tapi yang penting sekali, sekiranya Pulau Pinang tak diabaikan, tak dipinggirkan, tak didiskriminasikan, perbincangan di antara kedua-dua pihak, Kerajaan Negeri Kedah dan Kerajaan Persekutuan, itu di antara kedua-dua pihak. Yang kita tuntut di sini, jangan abaikan. Dan jangan sebut bahawa kargo turunan tanah tak cukup lah. Saya rasa itu tak wajar. Kerana kalau nak buat permohonan untuk sesuatu projek, mestilah berdasarkan syarat-syarat positif diri sendiri. Janganlah gunakan atau jangan cuba caci, cerca orang supaya boleh dapat projek. Saya rasa itu kurang munasabah. Buatlah permohonan airport berdasarkan potensi dan kapasiti tersendiri. Bukanlah dengan mencaci dan membuat alasan-alasan yang palsu, yang tidak bernas sekali. Tak ada tanah, mana tak ada tanah, kita boleh tambah laut. Bahawa kargo turun, mana ada turun? Kita lihat bahawa itu investment pelaburan sudah naik. Dan baru-baru ini baru membuat pengumuman bahawa Seagate telah kembali lagi ke Pulau Pinang dengan pelaburan baru sebanyak 1.05 bilion untuk 5 tahun. Kalau anda masih ingat 12 tahun dulu, 2002, Seagate tutup kilang mereka menyebabkan kehilangan ribuan pekerjaan. Banyak orang yang hilang mata pencarian kerana Seagate tutup kilang. Tapi sekarang kembali semula ke Pulau Pinang dengan pelaburan 1.05 bilion, menunjukkan keyakinan yang kian meningkat ke atas Pulau Pinang. Oleh itu saya rasa adalah perlu bahawa kita dinaik tarafkan lagi, kita diperbesarkan lagi. Tengoklah pelancong. Sampai Menteri Pelancongan sendiri pun akui Pulau Pinang adalah di antara tarikan utama pelancong di Malaysia. So dari segi kargo, dari segi pembuatan, dari segi pelancongan, dari segi perkhidmatan, dari segi pelak-pelak, semua naik meningkat. Mengapa pula lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang tidak diperbesarkan? Memang betul bahawa ia akan capai kapasiti. Kalau sudah capai kapasiti, haruslah diperbesarkan dengan segera. Nah, itulah saya rasa menjadi tuntutan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tapi bila Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Wahid Omar datang untuk berbincang dengan Kerajaan Negeri tentang RMK 11, projek-projek RMK 11 yang akan dilancarkan pada 2016, perkara ini tentulah kita akan bangkitkan dengan beriak. Projek membesarkan lapangan terbang antarabangsa